Tag kita, jaga kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah, dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Cabaran menghadapi ketidaktentuan, lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua akan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Kejayaan bersama, lindung diri, lindung semua. Marilah kita bersama, vaksinasi akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Imunisasi, kita semua akan menghargai. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Mari kita berganding tangan, satu negara, satu tujuan. Cabaran, membangun dengan penuh keyakinan. Yes! Apabila kita berjaya, semua selamat dan ceria. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, semua. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my.
Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada Allah. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setu Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman. InsyaAllah saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, dan untuk waktu ini seperti biasa untuk hari Jumaat
Muhammad. Salam Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah kita akan bersama rancangan yang ditunggu-tunggu, Usrah Nurani Taman Syurga kita untuk petang ini insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Anda boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Jangan lupa juga anda para pendengar boleh tag kawan-kawan atau sahabat-sahabat anda
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو Allah. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو Allah. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Allahu Akbar ya. Saya kira rakan-rakan usrah kita dapat mendengar sebentar tadi satu ayat yang sering menjadi hafalan daripada kalangan mereka-mereka yang mencintai khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tadi menyebutkan tentang sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, dan sangat mengharapkan, menginginkan kebaikan kepadamu. Dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya lah aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arash yang maha besar. Allahu Akbar ya. Di bawah naungan kasih sayang yang Allah gambarkan kepada kita tentang cinta kasih Nabi yang sangat takut kalau sesuatu yang buruk menimpa kepada umatnya. Itulah Rasul kita. Dan Rasul yang tamak, ingin sangat kebaikan itu tumpah dan dapat kepada kita. Dan sebab itulah benar apa yang disebut oleh DJ Mona sebentar tadi, bahawa antara perkara yang sangat penting dalam agama adalah ukhuwah dan kasih sayang. Kalaulah dianya penting, maka tentulah Rasulullah yang sangat nakkan kebaikan kepada kita telah menyediakan bagaimana cara berukhuwah yang sepatutnya. Sehingga kita mendapati benar Aus Hazraj yang berperang sebelum itu dipecah belahkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian tak tahu siapa pula yang datang daripada Mekah mengongsi tempat duduk di Madinah. Menjadi dua pula kelompok, satu Muhajirin, satu Ansar. Namun apabila kita membaca apa yang dibangunkan oleh Rasulullah dalam pembinaan ukhuwah, saya yakin tidak ada satu contoh masyarakat dunia yang mampu disatukan, yang dilunakkan, diikat mereka dengan ikatan yang sebenar, kasih sayang yang tulus setulus-tulusnya, pembelaan sepenuhnya dalam sebuah masyarakat, melainkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi inilah yang kita cuba cungkil pada petang ini, bagaimana cara Nabi, ya. Bagaimana cara Nabi. Dulu orang Arab jahiliyah yang kasar, ya. Dulu orang Arab jahiliyah sebelum beriman, kita tahu bagaimana sejarah mereka di zaman jahiliyah. Kita tahu bagaimana mereka itu berperang, contohnya ya. Aus Hazraj yang kita katakan, peperangan-peperangan yang banyak pada ketika itu. Namun kemudian mereka itu Allah Subhanahu wa taala fa'alafa baina qulubihim. Allah satukan hati-hati mereka dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Jadi saya nak kita semua rakan usrah yang saya kasih sekalian, di bumi Malaysia yang kita cintai ini, kita juga nak perkara yang sama. Kita punya pelbagai latar belakang,
kita punya pelbagai perbezaan pendapat, fahaman politik, fahaman macam-macam berbeza-beza. Namun mari kita belajar bagaimana cara Rasulullah sehingga akhirnya seluruh perbezaan itu menjadi seperti satu simfoni yang akhirnya, sebab kalau kita tengok di atas pentas sebuah orkestra, bukan semuanya main drum, bukan semuanya main trumpet, bukan semuanya main saxophone. Kalau ada 50 orang atas, 100 orang atas tu, bukan semuanya main biola, tetapi ada satu main trumpet dengan beza bunyinya, ada satu main trombon yang garau bunyinya, ada drum yang bunyinya melantun. Tetapi bila diletakkan di atas pentas, menjadi satu bunyi yang sangat indah didengar. Keharmonian beginilah yang berjaya dibangunkan oleh Rasulullah. Kepelbagaian, namun Rasulullah berjaya mengolah kepelbagaian, menjadikan Masya Allah terbukti Madinah menjadi tempat. Sebab kalaulah mereka terus berpecah, mereka takkan ke mana-mana. Sebaliknya mereka menjadi asas kepada tamadun baru dunia. George Bernard Shaw, seorang penerima anugerah Nobel, menyatakan bahawa hatta ketamadunan yang wujud pada hari ini, dia menyebutkan semuanya adalah peninggalan daripada seorang lelaki yang kita orang barat melupakannya. Dan siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah roh yang kita nak bawa, dan bagus sangatlah sebab macam DJ Mona kata ni, orang macam-macam latar belakang ni, jadi senang kita nak cakap ya. Kalau sini ni semua orang orang, maaf saya, tiba-tiba orang Melayu saja, orang Jawa saja, orang Banjar saja. Jadi kat mana dia punya kesatuan tu? Hari ni kita blendkan semua, masya-Allah. Aslul Arab ada kan, yang datang daripada DJ Mona sendiri, memanglah dia tengok je kita hari ni kan. Anak murid dia tak sihat-sihat lagi nak mengajar. Tak masuk kelas ni. Ustaz Fahminya, masya-Allah. Baik, kita nak dengar daripada Syekh Abdullah sendiri ya. Of course orang Aus Hazraj tu asalnya Yaman kan. Jadi datang ke Madinah, kemudian daripada macam mana Yahudi memecah belahkan. Yahudi tu minoriti, tetapi orang minoriti kalau dia nak mengekalkan satu kuasa, dia pecahkan orang-orang majoriti. Akhirnya orang majoriti, orang Arab, tanah Arab berpecah, berperang. Akhirnya kesempatan diambil oleh orang-orang Yahudi sebagai contoh. Jadi mungkin Syekh sendiri melihat perjalanan sejarah panjang dalam dunia pada hari ini dengan jiwa Al-Quran yang ada pada Syekh. Macam mana Syekh boleh kongsikan tentang ukhuwah dan kaitan pasti apa cara Nabi buat, dan kita harap dapat pedoman. Syekh, silakan. Terima kasih Ustaz Ramli. Alhamdulillah. Yang pertama, sebenarnya ikatan ukhuwah ini asas yang paling kuat untuk membangunkan sesuatu ni secara umum, sama ada pada agamanya, sama ada pada ekonominya, pada politiknya, pada bisnisnya, pada apa-apa sahaja. Sebenarnya diperlukan kepada beberapa asas. Tapi asas yang pertama yang disebut oleh para ulama radhiyallahu anhum wa ardhahum ialah ukhuwah. Bangunkan semua itu atas ukhuwah. Kita tengok perbuatan yang pertama ataupun langkah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, kerja yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa baginda sampai ke kota Madinah ialah dua perkara. Yang pertama, dia bangunkan masjid supaya dia bergerak daripadanya. Yang kedua, dia buat ukhuwah bainal muhajirin wal ansar. Ini kerja yang pertama. Setelah itu, setelah Rasulullah SAW sudah bangunkan masjid, setelah Rasulullah SAW buat ikatan ukhuwah muhajiri dengan ansari, seorang daripada muhajirin dengan ansar. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW menang jauh bahawasanya dakwah ini tak akan sampai melainkan jika mereka bersatu. Tapi kalau seorang dia ada pendapat yang lain, dia ada perasaan yang lain terhadap saudaranya, tak akan berjaya. Oleh kerana itu orang Yahudi berkata, kalau kamu nak menghancurkan satu agama, sama ada Islam ke ataupun bukan agama Islam dan sebagainya, ataupun nak menghancurkan satu jamaah, bermulalah dengan ukhuwah mereka. Hancurkanlah ukhuwah mereka. Macam mana buatlah fitnah, sibarkan fitnah satu sama lain, menyebarkan ghibah, namimah dan sebagainya, kurangkan daripada martabat saudaranya, kawannya dan sebagainya, baru dia akan hancur sendiri. Tapi bila ada ukhuwah,
Kemudian Nabi SAW, kalau kita tengok kepada nasihat yang pertama dan wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semasa baginda sampai ke kota Madinah, ayyuhan nas, wahai manusia. Ayyuhan nas, dia tidak berkata wahai orang yang beriman. Dan inilah saya nak ambil kesempatan daripada perkataan ini khususnya di negara ini, Masya Allah. Sebab berbagai-bagai agama dan bangsa dan sebagainya. Sesuai untuk mereka mendengar perkataan ini, Nabi SAW kata, ayyuhan nas, wahai manusia. Maknanya masuk yang Muslim, yang bukan Muslim, yang lelaki dan perempuan dan sebagainya. Ayyuhan nas. Ufshus salam. Ini yang pertama. Nasihat yang pertama. Wasiat yang pertama. Sibarkanlah salam. Bukan salam itu sahaja sekadar Assalamualaikum warahmatullahi. Ini khusus daripada Muslim kepada Muslim. Tapi salam ini maksudkan keamanan. Maknanya selamatkanlah orang lain daripada kejahatan tangan kamu dan lidah kamu, seperti mana Nabi sebut dalam hadis sahih. Kamu akan rasa aman. Ayyuhan nas, ufshus salam. Inilah dipanggil asas ukhuwah. Asas ukhuwah satu jamaah ataupun amudul ukhuwatil islamiyah. Amudul ukhuwah islamiyah. Yang pertama, ufshus salam. Sibarkanlah salam. Lagi-lagi pada zaman ini, yang mana ramai orang kena dengan bala, dengan wabak, dengan kesusahan, dengan kesakitan dan sebagainya. Siapa yang boleh tolong mereka? Siapa yang boleh selamatkan mereka? Diperlukan kepada ukhuwah, saudaranya, kawannya, sahabatnya. Ufshus salam. Kemudian Nabi SAW asas yang kedua, wa at'imut ta'am. Berilah makanan kepada orang lain. Berilah makanan kepada orang. Tak kisah ini Muslim, bukan Muslim. Sebab itu hamba Allah, makhluk Allah. Makhluk Allah. Muslim bukan Muslim, ini bukan urusan kita. Inilah urusan Allah. Jika dia beriman, imannya akan kembali kepada dia sendiri. Faedahnya kepada dia sendiri. Bukan Muslim, akibatnya akan kembali kepada dia. Dia kufur kepada Allah, bukan kepada kita. Hendaklah kita jaga ukhuwah. Ini dipanggil bukan sahaja ukhuwah Islamiyah, Ustaz. Ada ukhuwah yang pertama, ukhuwatut tin, ukhuwah tanah. Kita semua daripada tanah. Nabi sebut dalam hadis sahih, kullukum li Adam. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Kita semua akan kembali kepada tanah. Maknanya jagalah ukhuwah tanah. Contohnya kita di sini, kita jaga ukhuwah tanah dengan orang yang bukan Muslim, yang bukan, dia bukan kafir harbi. Itu cerita lain kalau kafir harbi. Tapi bukan kafir harbi, bukan. Maknanya ukhuwat tanah. Kita tajma'una ukhuwatut tin. Mereka berkata. Yang kedua, ukhuwatul makan. Ukhuwat tempat yang kita tinggal di dalamnya. Contohnya kampung, negeri, negara. Inilah diperlukan juga kepada haknya, ukhuwahnya. Wa at'imut ta'am, ufshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham. Yang ketiga, jagalah silatul rahim. Silatul rahim, dan silatul rahim itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang dekat, kemudian yang jauh, kemudian yang tinggal dengan kita di satu kawasan dan sebagainya. Apa yang kita akan dapat dari kalau kita jaga hak-hak ukhuwah ataupun asas-asas ukhuwah tersebut? Nabi sebut tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga Allah dengan selamat. Senang sekali kita masuk syurga Allah. Wallahi Ustaz, masalah yang berlaku di atas muka bumi dunia ini dan pembunuhan yang berlaku di luar biasa, lagi-lagi di tanah kita, wahai orang Arab sekarang, sebab kita sudah tinggalkan ukhuwah. Sedangkan di sana Islam 100%. Islam 100%. Satu kitab, satu kiblat, satu salat, satu cara, semua. Tapi bila kita sudah tinggalkan ukhuwah Islam, tengok apa yang berlaku kepada negara-negara kita. Sama ada Yaman, Syria, Palestin, Libya, semua. Masya Allah. Tak, kenapa sudah jauh daripada hak ukhuwah? Para ulama ahli hikmah berkata, kalau ukhuwah dijaga, ukhuwah bukan ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah Islamiyah khusus kita dengan orang Islam. Tapi secara umum ukhuwah bila dijaga akan selamat daripada pembunuhan. Tak akan nampak seorang bunuh orang lain. Tak akan nampak perang di satu tempat. Tak akan nampak fitnah. Tak akan nampak orang fakir. Tak akan nampak orang yang jatuh sakit disebabkan kefakiran, kesakitan dan sebagainya. Kenapa? Sebab sebelahnya ada sebelahnya ada saudara. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Jadilah apa yang kamu suka. Nak jadi Muslim, jadilah. Nak jadi bukan Muslim, kita tak akan paksakan kamu jadi Muslim. Lakum dinukum waliyadin. Nak jadi apa-apa sahaja, sama ada di dalam bidang politik atau di dalam agama atau di mana-mana, tapi jagalah hak ukhuwah. Jagalah hak ukhuwah. Ini yang wajib di antara kita semua. Nak jadi ini, nak jadi ini, nak jadi ini, tapi mesti kamu tahu
kamu ada hukuk wa wajibat. Ada hak atas kamu terhadap saudara kamu, dan ada perkara yang wajib juga atas kamu terhadap orang yang lain. Orang lain juga pun dia ada hak dan ada perkara yang wajib di atas dia. Secara ringkas, kalau kita jaga hak ukhuwah, wallahi kita akan hidup dalam keadaan aman. Kalau kita jaga hak ukhuwah, kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia dan gembira. Kalau kita jaga hak ukhuwah, kita tak akan rasa gembira apabila kita melihat seorang Muslim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bisnisnya, di dalam perniagaannya, ataupun dia mempunyai kedudukan yang begitu hebat. Kenapa? Sebab kita melihat diri kita sendiri berada di tempat tersebut. Kita rasa gembira. An tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, ukhuwah yang sebenarnya kamu suka untuk saudaramu apa yang kamu suka untuk dirimu. Maknanya kesusahan mereka, kesusahan kita. Nabi SAW jaga hak jirannya orang Yahudi. Dia menziarahinya setiap hari hingga dia sudah meninggal, sedangkan dia bukan Muslim. Tapi sebab Nabi kalau dia jaga hak ukhuwah tanah ataupun ukhuwah tempat, selamat, dia tak akan kacau orang Islam, dia tak akan ganggu mereka, semua akan jalan dengan baik. Tapi bila sifat ukhuwah secara zahir memang raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabi wa bil mu'minina ikhwana, inilah ikatan iman sebenarnya, sebahagian daripada ikatan iman. Tapi kadang-kadang seorang dia jaga ukhuwah dengan orang yang bukan Muslim, tapi tinggalkan dengan yang orang Islam. Ataupun kadang-kadang dia melihara ukhuwah dengan orang yang jauh daripadanya, tapi dia tinggalkan yang dekat dengannya dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, tidak diperlukan kepada ifrat dan tafrid. Islam sampai ke tempat ini dan kepada satu dunia dengan berapa orang sahaja. Tapi berapa belas orang atau berapa puluh orang atau berapa ratus orang, tapi dia berjaya untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam dan aman ke satu dunia. Disebabkan apa? Disebabkan ukhuwah mereka. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam sirah Ibn Hisham tentang tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berada di dalam satu berang. Syekh terkeluar. Terputus nampaknya. Okey. Mungkin nanti Syekh akan masuk balik, tapi tak apa, kita dapat banyak sebenarnya daripada apa yang Syekh kongsikan tadi, dan sangat menarik sebab kalau kita dengar tadi, hatta daripada pandangan Syekh yang daripada negara Arab yang 100% Islam, melihat bahawa perlunya beberapa peringkat ukhuwah yang disebutkan tadi, ukhuwah atas dasar kemanusiaan, ukhuwah di atas dasar kita berkongsi bumi dan langit bumbung yang sama, dan kemudian ukhuwah Islamiah sebagai kunci disebutkan oleh Syekh sebentar tadi. Baik, kita ada masa untuk kita dengar daripada Ustaz Fahmi, Ustaz, sebelum insya-Allah nanti lepas kita berhenti rehat, nanti insya-Allah Syekh akan join kita balik insya-Allah. Ustaz Fahmi nak macam mana, nak mula kat mana ni? Memang macam kelas Ustaz Fahmi lah ni. Ustaz Fahmi nak tak apa, nanti Syekh akan sambung. Syekh, kita dah buat sedikit conclusion apa yang Syekh kongsikan yang sangat menarik sebentar tadi, tapi sebab kita ada beberapa minit sebelum kita break, jadi kita nak dengar juga sesuatu, kerana Ustaz Fahmi juga nak berkongsi mungkin tentang ukhuwah ini. Sila Ustaz Fahmi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zul. Saya nak berkongsi tentang ukhuwah ni, kita tak berapa nak mahir sangat nak kongsi. Ini bukan bidang kita kan. Jadi boleh sama-sama yang mendengar di radio dan juga di mana-mana untuk live ni, boleh sama-sama kita ikut zikir tentang taubat Ustaz Zul. Bila di Studio Firdaus, semoga sama-sama kita sambil memandu Ustaz Zul. Ya. Ya Allah, silakan. Zikir insya-Allah. للفردوس أهدى ولا أقوى على النار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي
لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Aku tidak layak kesyukurmu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka. Kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa besar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya kira sangat sesuai untuk penutup sesi pertama ni. Silakan Dr. Mona. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama kita akan sambung kembali. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Adakah anda sering merasa sedih, takut dan resah? Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam bengkel Kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urusansetia program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325. Bengkel Kembar Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda. Thank you. Nandri. Syukran jazilan kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Dan alhamdulillah masih bersama ahli usrah kita dan nakib kita Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali, dan juga bersama Syekh Abdullah Jahaf dan Ustaz Fahmi Ashraf. Alhamdulillah masih bincangkan tentang ukhuwah juga untuk petang ini. Dan untuk para pendengar masih membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ, dan juga di YouTube IKIM Media. Perkongsian anda boleh tinggalkan di FB IKIM FM. Dan untuk waktu ini silakan Ustaz untuk kita sambung bersama Rasulullah memelihara ukhuwah. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Terima kasih kembali kepada DJ Mona. Memang terasa tak ada kelas bahasa Arab ni. Ya, Ustaz. Kalau tidak, paling dia adalah salah satu benda orang kata macam kuih-kuih yang kita boleh makan sikit tu kan. Kita doalah kepada DJ Syafiq segera sembuh. Itu je lah dia punya kesimpulan. Dan alhamdulillah kita sebentar tadi dengar lantunan zikir taubat daripada Ustaz Fahmi kan. Dan sebenarnya Ustaz Fahmi bawa tu sesuai dengan topik kita hari ini, tentang ukhuwah. Sebab saya kira bila tadi Syekh dah menerangkan sangat cantik sebenarnya struktur penerangan sebentar tadi, dan Ustaz Fahmi tutup perbincangan itu dengan seolah-olah kalaulah ada 10 orang dalam sebuah masyarakat yang dalam hati mereka bertaubat dan rasa bersalah, berbanding dengan 10 orang yang kerja nak cari salah, ya, sebuah masyarakat yang rasa bersalah dan bertaubat, masyarakat tu akan harmoni dan tenang. Berbanding 10 masyarakat yang tak rasa bersalah, sebaliknya duk kerja cari salah orang. Cari salah orang sana, cari salah orang sini. Apa jadi pada 10 orang masyarakat tersebut? Nescaya berantakan, berantem sesama mereka, bahkan hatta akhir sekali tak mustahil manusia boleh saling berperang, berbunuhan sesama sendiri. Jadi patutlah Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa asas utama kepada semua pembinaan adalah taubat seorang hamba. Jadi itu yang dibawa oleh Ustaz Fahmi. Jadi Ustaz Fahmi, insya-Allah kita nak dengar lagi perkongsian menarik daripada Syekh. Tadi kalau Syekh ceritakan, Syekh Abdullah Jahaf menceritakan tentang bentuk-bentuk pecahan-pecahan ukhuwah, sehingga Islam menawarkan kesempurnaan daripada penerangan tadi. Tak ada nampak kita tu terlampau eksklusif sampai akhirnya orang lain tak boleh masuk dengan kita. Tetapi sehingga orang lain merasa wow, Islam ni. Sebab tu tidak hairan di zaman lampau kita melihat pada sirah ada orang yang dijajah oleh Parsi atau Rom hantar surat kepada orang Islam, tolong jajah kami sebab penjajahan kamu memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Tak ada dalam dunia orang minta dia dijajah, tetapi kerana terlampau indah Islam itu, mereka minta mereka dijajah. Sebab bila mereka dijajah, mereka bukan menjadi hamba, sebaliknya mereka mendapat kemerdekaan daripada keindahan. Itu baru sedikit yang Syekh kongsikan kepada kita, dan insya-Allah kita nak dengar lagi, walaupun sesi kedua ni memang tak panjang sangat, tapi kita nak mula dulu juga dengan Ustaz Fahmi. Mungkin bacakan ayat Quran. Petang kita nak zikir, nak selawat banyak, kerana hati kita masih lagi kotor. Sebab Syekh kan benar, akhirnya kita tahu tetapi tak boleh mampu nak lawan hawa nafsu. Bukan tak tahu, Islam suruh, Allah bagi tahu dengan jelas innamal mu'minuna ikhwah, tetapi dalam praktikal yang berlaku adalah kita sesama kita hanya ada sedikit perbezaan, hanya sedikit tak senang. Akhirnya kita sanggup melakukan perkara-perkara yang melanggar sama sekali adab dan tata susila. Yang tadi Syekh menyebutkan tentang kalau saya catat kat sini, Syekh menerangkan seolah-olahnya khutbah yang disebut oleh Nabi yang pertama itu kita tulis sebagai the do's, perkara yang kita kena buat. Dan Syekh juga menyebut the don'ts, perkara yang kita tak boleh buat. Riba, namimah, membuka keaiban orang, ya. Ini perkara yang akhirnya kita orang Melayu ni dia ada kisah yang disebut kisah Pak Kaduk. Mungkin Ustaz juga tahu ya, kisah Pak Kaduk ni ialah yang akhirnya dia menang dan dia bersorak terlampau suka, tapi akhirnya kampungnya tergadai. Maknanya kita rasa puas hati kita mampu memalukan, menjatuhkan saudara kita, tetapi akhirnya agama kita tergadai
maruah kita semua tergadai, masyarakat kita lemah. Jadi itu saya kira kalau alangkah indah kita dapat melihat dengan begitu halus adab ukhuwah dalam Islam. Mungkin Ustaz Fahmi sebagai permulaan juga sesuatu daripada Ustaz Fahmi, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zul. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan membacakan surah An-Nisa bermula ayat yang pertama dengan menggunakan taranum murattal insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan lagi mendengar mungkin selawat daripada Ustaz Fahmi kan, sebagai nak membuang kedukecitaan, keluh kesah, kesedihan. Itu janji Nabi pada orang yang banyak berselawat pada Nabi ya. Kita duk fikir kenapalah kita susah hati, kenapalah tak pergi-pergi rasa mendung yang dalam hati, awan tak berarak pergi. Kerana yang nak menolak pergi itu adalah memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukanlah sesuatu yang klise ataupun bukan satu benda yang katalah kami pun tahu. Yang penting bukan tahu, tetapi marilah kita melakukannya ya. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi sekali lagi dengan sesi ini. Kami risau tadi bila Syekh tiba-tiba terputus. Sebab tak habis cerita lagi kan. Tak habis lagi perkongsian surah kita. Jadi tak apa, itu semua qadar Allah masya'a fa'al. Tapi insya-Allah kita tetap nak apa lagi yang Syekh Abdullah Jahaf lihat, terutamanya kita di Malaysia ini yang berbeza, pastinya berbeza, takkan mungkin ada orang yang sama, fikrah kita berbeza, latar belakang berbeza, asal usul yang berbeza, tetapi tidak menjadi alasan sama sekali atas ruh Islam. Sila Syekh. Ya, betul. Yang saya nak sampaikan tadi, apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Inilah martabat ukhuwah yang tertinggi sekali. Mereka mengutamakan orang lain atas dirinya, sedangkan mereka perlukan bantuan tersebut. Seperti mana berlaku kepada 3 orang zaman Nabi SAW semasa mereka berada di dalam peperangan tersebut. Kemudian seorang dia perlukan air, ada orang lain dia bantunya bawa air. Tiba-tiba dia dengar seorang daripada belakang dia, saudaranya yang perlukan air, dia pun dia menangis dan sebagainya. Kemudian dia kata, hantarlah air kepada yang belakang saya, dia lagi utama daripada aku. Hantar kepada dia. Kemudian sampai kepada yang kedua, dia tengok ada suara daripada belakang dia. Dia kata, hantarlah air ini kepada yang ketiga. Sampai kepada yang ketiga, dia sudah mati. Kembali kepada yang kedua, dia sudah mati. Kepada yang pertama, dia sudah mati. Maknanya dia mengutamakannya dengan nyawanya. Sanggup dia mati kerana untuk menyelamatkan saudaranya. Inilah ukhuwah yang tinggi sekali. Dan secara ringkas juga Ustaz, apa yang kamu nak orang lain buat dengan kamu, buatlah dengan mereka. Apa yang kamu nak masyarakat buat dengan kamu, nak mereka suka kamu, sayang kepada kamu, tolong kamu, bantu kamu, tidak mengganggu kamu, tidak kacau kamu,
kamu juga selamatkanlah mereka daripada perbuatan-perbuatan tersebut dan jangan risau. Nabi SAW bersabda, kama tadin tudan, dibalas ikut perbuatan kamu. Apa yang kamu buat dengan orang lain, mesti ada 10 orang yang akan buat perkara tersebut dengan kamu. Yang saya nampak sendiri di sini di negara Malaysia secara khusus, Masya Allah, asas ukhuwah ada. Dan budaya-budaya ukhuwah yang luar biasa yang saya sendiri tak nampak di negara-negara kita, negara-negara Arab. Budaya, tapi kita nak hidupkannya, nak amalkan. Masih Alhamdulillah juga apa yang kita nampak sekarang juga pada waktu COVID ini, hingga dia masuk dalam, saya sebenarnya tahu melalui berita Arab di Jazeera TV. Dia tengok, dia kata apa yang Malaysia, bendera putih di Malaysia, dia tulis tajuk bendera putih di Malaysia. Saya pun tengok apa maksud bendera. Dari bila saya tengok dia, saya dengar daripada TV Arab, dia masuk dalam berita bendera putih di Malaysia untuk membantu orang, hingga maknanya dia jaga maruah orang, sebab bukan orang yang boleh minta, bukan semua orang boleh minta sedekah dan sebagainya. Waktu semalam dia Masya Allah hibah sekali. Hari ini dia jatuh disebabkan COVID dan sebagainya, tapi sebab ada sifat ukhuwah di antara satu sama lain, hingga mereka ciptakan satu cara yang boleh dengannya mereka bantu dia. Yang tak mampu dah, angkat bendera ataupun gantung bendera. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang menarik sekali. Tak kisah Muslim ataupun bukan Muslim dan sebagainya. Bahkan seorang, saya dengar satu berita, dia nak keringkan cadang yang putih. Bukan dia nak gantung. Betul, semua orang datang. Di antara mereka yang pergi bawa bantuan untuk dia, salah seorang daripada yang saya kenal. Dia sendiri ceritakan kepada saya. Dia hantar bantuan kepada dia, kata dia sangka dia nak gantung bendera atas pintu pagar rumah. Walaupun rumah besar, tapi dia kata dia sangka dia nak minta bantu. Maknanya ialah ini satu ataupun satu perbuatan bukan semua orang yang boleh fikir tentangnya. Macam mana kita nak, kenapa buat macam ni? Sebab dia ada perasaan ukhuwah. Dia rasa orang itu walaupun dia bukan Muslim, walaupun orang Islam lagi utama, mukmin lagi utama, jiran kita lagi utama, keluarga kita lagi utama dan sebagainya. Tapi bila buat macam ni, maknanya dia rasa dia sebagai hamba Allah. Dia membantu dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah hak ukhuwah, Allah akan jaga kamu pada dirimu, pada rezekimu, pada keluargamu, pada keamanan. Ini yang paling penting. Satu amanan tidak diambil oleh Allah daripada satu jamaah ataupun satu kampung ataupun satu negeri ataupun satu negara, melainkan setelah mereka tidak melihara hak ukhuwah. Ini satu perjanjian. Maknanya tidak berlaku satu musibah ataupun peperangan ataupun fitnah dan sebagainya, melainkan setelah mereka sudah menghancurkan hak ukhuwah ataupun tiang ukhuwah. Ini yang paling utama di antara satu jamaah. Kemudian apa makna hak ukhuwah? Memang sebenarnya terlalu panjang, tapi secara ringkas, hak ukhuwah ialah buatlah dengan orang lain apa yang kamu suka untuk dirimu sendiri, dan bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu sendiri. Secara ringkas, kamu suka orang mengumpat kamu suka orang menyebarkan fitnah atas kamu suka orang bukakan aib kamu suka memang kama tadin tudan. Hari ini kamu buka aib seorang, esok ada 10 orang akan buka aib kamu. Hari ini kamu fitnahkan orang, esok ada 10 orang akan fitnahkan kamu. Hari ini kamu tolong orang, esok ada 10 orang akan tolong kamu. Hari ini kamu cakap baik ataupun memuji orang, esok ada 10 orang yang akan puji kamu. Kama tadin tudan, dan dibalas ikut perbuatan kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tanah ini terlalu luas, cukup untuk kita semua. Cukup untuk kita semua, dan tidak ada siapa yang akan mengambil hak orang lain. Rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kamu, dan tak boleh mengambil sedikit pun daripada hak orang lain. Umur kamu sudah ditentukan oleh Allah, tak akan mengambil dan tak akan mengkurangkan sedikit pun daripada umur orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah kita jaga hak ukhuwah dan amanah ini sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Mereka berjaya bukan disebabkan kehebatan mereka, tidak ada sebenarnya. Senjata mereka tidak ada. Kalau kita tengok perang-perang yang lain, setiap peperangan yang berlaku di dalam Islam, bilangan orang kafir berapa kali ganda, sama ada pada bilangan manusia atau bilangan binatang dan sebagainya. Tapi para ulama radhiyallahu anhum wa ardhahum berkata, disebabkan jiwa mereka yang bersatu.
yang berjalan di bawah satu matlamat. Satu matlamat. Bukan cuma itu disebabkan satu sahaja. Ukhuwah mereka terlalu hebat, terlalu kuat, dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita jaganya dengan sebaik-baiknya lagi-lagi pada zaman ini yang mana ramai orang sudah kena dengan COVID dan sebagainya. Kita akan buktikan ukhuwah kita dalam waktu ini yang kita akan tunjukkan hakikat ukhuwah kita insya-Allah taala. Ustaz, saya kira masya-Allah ya, Syekh bukan sekadar melihat dari dalam, tetapi kita lihat orang luar melihat apa yang kita buat. Baru sikit yang mungkin sebahagian sahabat kita buat, macam contohnya baru-baru ini ya, namun dianya menyentuh ataupun mengajar orang lain. Dan saya yakin apa yang Syekh cuba sampaikan kepada kita, apabila kita rujuk kepada fitrah, kepada agama, kepada iman dan kepada ukhuwah, masalah akan selesai. Namun sekiranya semua benda nak ditafsir ikut pandangan politik, nak diikut pandangan puak dan kelompok, sampai bila sebenarnya masalah tak akan pernah selesai. Jadi bila kita nak bercakap soal, apabila kita nak bercakap soal ukhuwah dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah, adakah kita orang yang membina ukhuwah atau tanpa sedar kita adalah orang yang memecah belahkan ukhuwah yang akhirnya memecahkan kekuatan umat ini, maka tak tahu apa kita nak jawab depan Allah sekiranya kita buat perkara yang disebutkan tadi. Dan Syekh sebut simple je formulanya. Ya, hanya kita sentiasa kena duduk diam, tanya diri sendiri, apa yang kita suka kita buat, orang buat pada kita, kita buat pada orang. Semudah itu. Sebab manusia ni sama, bukanlah kita kata dia orang lain tak tahulah dia suka tak kalau aku senyum kat dia. Tak. Sama je, kalau kita suka orang senyum kat kita, orang juga akan suka kalau kita senyum pada mereka. Semudah itu. Bi'ankama tadi nutudan. Baik, alhamdulillah saya kira puas kita dengar petang ini. Daripada segenap sudut pandang yang Syekh Abdullah Jahaf bawakan kepada kita, dan kita harap semua bicara itu dan rakan-rakan usrah yang mungkin sedang memandu, yang dengar di rumah pada ketika ini, di pejabat masih lagi, marilah kita meletakkan harapan yang tinggi insya-Allah. Selama mana kita berpegang dengan agama, selama mana agama ini menjadi petunjuk kepada kita, maka agama ni tak pernah akan menganiaya kita dalam memberikan pedoman terbaik, cara terbaik seperti yang Syekh telah sebutkan tadi ya. Sehingga tak ada siapa, tak kira walaupun orang tu tidak pun beriman, Syekh sebutkan tadi, dia bukan masalah dengan kita, itu urusan mereka dengan Allah. Dan Allah pun tak suruh kita yang tiba-tiba tolong selesaikan masalah tersebut. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tanggungjawab kita masih ada. Tadi Syekh sebutkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah yang menyantuni seorang Yahudi hantar sampai kepada matinya. Bahkan Nabi sendiri menghormati jenazah Yahudi yang lalu dengan Nabi memberi hormat dengan bangun pada ketika itu. Para sahabat yang tak faham bertanya, "Ya Rasulullah, itu bukan jenazah orang Islam, itu orang Yahudi." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberi tarbiyah yang sangat besar. Itu saya kira yang roh yang kita dapat daripada usrah kita petang ini, daripada apa yang Syekh Abdullah Jahaf kongsikan kepada kita. Ustaz Fahmi, kita pun dah macam tak ada masa Ustaz Fahmi. Jadi mungkin Ustaz Fahmi nak santun kami dengan selawat. Silakan. Ataupun Quran. Terpulang Ustaz Fahmi. Baik, insyaAllah bila masa tak banyak, insyaAllah saya akan kongsikan beberapa ayat, iaitu surah Ali Imran. Kena dengan tema kematian kita yang ramai kita tengok sebabkan pandemik COVID kan. Jadi kita baca surah Ali Imran ayat 185 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim.
Ya, saya kira kalau kita ingat kematian, tak ada sebab kita nak berkelahi, ya. Kalau kita ingat bahawa dunia ini mata' ulul ghurur, tak ada sebab dengan sebab itu kita nak saling berebut, akhirnya kita bersengketa, akhirnya kita berpecah dan bermusuhan. Jadi saya kira kita, marilah petang ini rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita jadikan Al-Quran, kita jadikan zikir, kita jadikan Rasulullah adalah ubat untuk kita membina sebuah negara yang nanti anak cucu kita dapat duduk dengan selesa. Kita nak membina sebuah negara yang kita harap sangat agama ini akan tumbuh dengan sesubur-suburnya seperti bagaimana zaman lampau, zaman keagungan dan kehebatan Islam. Mungkin banyak yang kita tak tahu kerana penjajah telah memadam semua keagungan itu dalam tempoh 5 hingga 600, 400 ke 500 tahun kita dijajah, sehingga akhirnya semua yang baik yang ada dalam agama ini telah dibuang, sehingga kita tak tahu sejarah kita sendiri, ya. Jadi rakan usrah yang saya kasihi, mungkin kita ada 1 minit daripada Syekh, 1 minit atau 2 minit daripada Syekh sebagai mungkin nasihat terbaik, harapan terbaik supaya terus, insya-Allah, kalaupun kita tak mampu nak kuasai ataupun kita nak memberi keyakinan kepada seluruh rakyat Malaysia, tapi marilah kita yang sedar pada petang ini, ahli usrah kita dalam rakan usrah nurani ini, kita pegang, insya-Allah kita ambil peranan dan tanggungjawab untuk membina ukhuwah cara Nabi. Silakan Syekh dalam 1-2 minit. Baik Ustaz, ini apa yang saya nak sampaikan sebenarnya kepada diri saya sendiri sebelum saya nak sampaikan kepada yang sedang dengar kita. Yang pertama, umur dunia ini sekejap sahaja, kita semua akan tinggalkannya. Dan saya yakin tidak ada satu rumah melainkan dia sudah ada seorang dan sebagainya yang sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Para ulama berkata doa yang dimaksudkan daripada doa ini ialah biarkanlah, berilah kepada aku sambutan yang baik ataupun sebutan yang baik setelah aku sudah wafat. Kita juga nak tinggalkan sebutan yang baik, biarkan orang puji kita, biarkan orang baca doa untuk kita, dan kita tak akan dapat semua itu melainkan jika kita berjasa untuk manusia yang lain. Bila kita berjasa, bila kita bantu mereka, bila kita tolong mereka, bila kita jaga ukhuwah dengan mereka, baik dengan mereka, sebenarnya bila kita sudah wafat, bila disebut nama kita di sisi mereka, mereka tahu, ya Allah, dulu dia seorang yang baik, yang bantu kita dan sebagainya. Umur dunia ini sekejap, tuan-tuan, puan-puan, dan juga dunia ini ataupun umat ini dah cukup apa yang ada dengannya. Kegaduhan ataupun peperangan yang datang daripada luar, daripada orang Yahudi, daripada musuh Allah dan musuh kita, dia tak akan bezakan di antara jiran ini dengan jiran yang lain, dengan parti ini dengan parti yang lain. Semua akan sampai kepada satu negara, kepada satu negeri, kepada tabi ukhuwah kita yang satu, yang akan menghancurkan semua rancangan-rancangan orang Yahudi dan yang akan mendekatkan kita kepada kebaikan duniawi dan ukhrawi, insya-Allah taala. Allahu akbar, ya. Jangan kita salahkan musuh ketika kita punya senjata yang lebih kuat daripada musuh, dan senjata tersebut tidak lain dan bukan adalah ukhuwah. Namun apabila ukhuwah kita tak ada, sedikit saja rencana musuh dah mampu memusnahkan kita, ya. Jadi yang memusnahkan kita, jangan salahkan musuh, tapi angkara kita yang tidak memelihara ukhuwah. Terima kasih Syekh Abdullah Jahaf di atas satu perkongsian yang lunak sekali untuk kita. Yang penting adalah nasihat itu kita dapat sematkan seperti yang saya katakan tadi. Kita mungkin tidak mampu menyampaikan ini kepada semua orang di bumi ini, tetapi kita yang mendengar, ambillah, kerana tadi disebutkan bahawa kita hidup ni sementara, biarlah sesuatu yang akan nanti disebut-sebut kebaikan, bukan kitalah yang dianggap sebagai pemecah, pembenci, pemusuh dan segala macam. Allahu akbar, ya. Sangat menarik, sangat baik, sangat berharga apa yang ditinggalkan pada kita. Ustaz Fahmi, mungkin dalam seminit 2. InsyaAllah jom sama-sama kita berzikir. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور
Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fahmi di atas pimpinan kita menyebut sesuatu kalimat yang sangat berharga di sisi Allah. Kalaulah Ustaz Syekh Abdullah Jahaf sebutkan tentang perkataan yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim dalam sebut amalan yang kita nak buat untuk bawa pulang, dan apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Fahmi juga sebentar tadi adalah merupakan keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim alaihi salam saat nak dibakar di hadapan api yang sangat besar, dan itulah zikirnya. Jadi insya-Allah COVID apa saja ujian akan lunak insya-Allah dengan kekuatan zikir yang telah dibacakan sebentar tadi. Allahu Akbar. Kita dapat akhirnya kita berada sampai ke penghujung ya DJ Mona, dan kita harap ada sesuatu yang kita catat dan bawa pulang. Saya terlihat satu video tadi sebelum saya tengok tadi, dan video tu tentang dakwah, orang buat dakwah di jalanan di Amerika. Yang menarik perhatian saya ialah bila orang Muslim ni berjumpa dengan seorang wanita yang mungkin agak berumur, dan dia baca selawat mungkin macam apa yang Ustaz Fahmi baca tadi, dan dia ini ya orang Amerika ni, dia dengar, dia diam, dan kemudian dia tunduk, dan orang ni tanya, apa pendapat kamu saat aku menyebut nama Rasulullah? Dia sebut, aku sebut tentang Muhammad, dia selawat dia kan. Dia kata, saya tak tahu, dia kata bila sebut nama Nabi Muhammad, saya merasai satu ketenangan, saya merasai sesuatu yang berbeza, dia kata. Disebut pada masa tu, dan dengan cepat dia bacakan lagi, dan wanita ini tunduk dan kelihatan dia bergenang air matanya. Dan saat itu pendakwah jalanan ni dia cakap, wahai wanita, kalau begitu kamu terhadap Rasulullah, kenapa tidak kamu ikut aku untuk ucap syahadah? Saya pun terkejut secepat itu ya. Adakah kamu bersedia, dia kata. Dan wanita tersebut dia kata bersedia. Dan kemudian dia memimpin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan wanita ini di tepi jalan tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan saat itu bila diterjemahkan, aku naik saksi tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia menangis. Dia menyebutkan kepuasan dalam hatinya. Kemudian barulah disebut satu perkara. Dia kata apa dia? Saya dah lama sebenarnya nak menjadi seorang Muslim, kerana anak saya telah menjadi seorang Muslim dan sekarang duduk di Mesir. Dan anak saya bukan saya tak kenal, dulu seorang yang pergi ke disko, pergi ke kelab malam, minum, dia kata. Tapi bila saya tengok baru ni perubahan hidupnya, dia menjadi seorang anak yang sangat baik. Tutur katanya sangat lembut, yang menyebabkan saya setiap hari berfikir, dan saya bercakap kepada siapa saya tak tahu, adakah satu hari nanti saya akan bersama dengan dia dan saya tak nak berpisah. Dan hari itu disebut, alangkah indah kalimah ini telah menjadikan saya bersatu kembali dengan anak saya. Rakan usrah, kita semua ucap ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah dalam solat asar kita tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidakkah cukup untuk mengikat hati-hati kita semua? Tidakkah kalimah ini cukup untuk mengikat seluruh hati kita agar benar-benar berada dalam kelompok ukhuwah yang sangat baik? Marilah
kita laksanakan. Marilah kita amalkan dengan penuh perasaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zul atas perjalanan usrah untuk petang ini. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Saya nak mohon Syekh tolong bacakan sedikit doa buat kami, Syekh. Ya Allah. وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepada kamu dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan Al-Quran dan dengan berkat kemuliaan para awliya dan syuhada dan siddiqin dan arifin. Melainkan kamu ya Allah melihara kita semua daripada bala, daripada wabak, daripada kesusahan, daripada kesakitan, daripada gangguan jin dan syaitan. Jadikanlah kita semua khususnya orang yang sentiasa berjalan di bawah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan Al-Quran, mati dengan Al-Quran, masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Syukran jazilan Fadil Syekh Abdullah Jahaf. Terima kasih juga kepada Ustaz Zul Ramli dan Ustaz Fahmi atas perjalanan usrah pada petang ini. Dan mungkin kita nak tahu juga, para pendengar bertanya juga bagaimana nak selalu ikuti kelas-kelas Syekh dan Ustaz. Bagaimana? Mungkin ada media sosial ke dan sebagainya pada waktu ini? Syekh bagaimana? Syekh, Allah kita sentiasa kita dari lebih kurang setiap hari melalui Facebook Syekh Abdullah Jahaf, FB Syekh Abdullah Jahaf. Semua berada di sisinya insya-Allah taala. FB saja. Setiap hari kita ada tadarus Al-Quran, satu hari satu juz, jam 9 hingga 10.30. Dan waktu malam setiap hari kami ada kelas sirah, kelas tadabbur Al-Quran, kelas tartil Al-Quran, kelas tafsir Al-Quran dan fikih juga dalam 4 mazhab. InsyaAllah tapi semua itu melalui live streaming Facebook Syekh Abdullah Jahaf. Alhamdulillah. Dan Ustaz Fahmi? Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin mengikuti daripada kelas saya, antum semua boleh search di Facebook Ustaz Fahmi Legasi, di mana saya ada mengajar iaitu Taranum Mujawwad, Taranum Murattal dan kelas azan. Sekiranya anda semua berminat ataupun seorang lelaki berminat untuk menjadi imam, untuk perbaiki bacaan anda ataupun anak-anak anda untuk menjadi seorang bidal yang hebat maupun seorang qari ataupun qari'ah, boleh search di Ustaz Fahmi Legasi. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk nakib kita, Alhamdulillah bersama di IG Zuramli _M Razali. Untuk anda boleh follow insyaAllah bersama. Dan di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli usrah pada petang ini. Jazakumullah anna kull khair. InsyaAllah ada umur panjang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan mengakhiri usrah nurani pada petang ini dengan doa tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua dan terima kasih juga kepada para pendengar yang menonton dan di FB Live dan juga di YouTube. Dan untuk anda, terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun ke-20. Terima kasih kepada anda kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Begitulah ganjaran dari Tuhan.
Santapan ilmu penunjuk jalan jadi amalan penguat iman. Ilmu menjaga nafsu dari belenggu jiwa yang lesu. Ikuti perkembangan terkini Radio Iklim di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio Iklim. Iklim, inspirasi Infoya Islami. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kamu saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, oh, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menambah kering rerumputan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Ayah ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Itu tanda Tuhan murka melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Ayah ibunya telah lama mati ditelan bencana
pada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Itu tanda Tuhan murka melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanam pada rumput yang bergoyang. Adakah anda sering merasa sedih, takut dan resah? Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam bengkel kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urusansetia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Bengkel Kembar Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam. Cintamu tak pernah hadir, subur dalam pesan, kembali terdengar di puncak Hagia Sophia. Tiada ganti kasih ibu ayang akan bawamu. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Vaksin COVID-19 disyariatkan di dalam Islam. Kerana apa? Kerana vaksin adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kita daripada terhinggap dengan virus COVID-19. Di dalam kaedah fiqhiyah terkenal menyebutkan ad-daf'u aula minar raf'i, mencegah lebih utama daripada menyembuhkan. Dan juga kita tahu ad-dararu yuzal, di mana bahaya perlu untuk dihilangkan di dalam Islam. Kalaulah dengan vaksin COVID-19 ini kita dapat melawan pandemik COVID-19, maka kaedah fiqhiyah juga mengajarkan kepada kita al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk melakukan sesuatu juga merupakan perintah untuk melakukan atau melaksanakan wasilah dia. COVID-19 telah mengancam seluruh nyawa manusia di seluruh dunia dan para ahli menerima dan bersepakat ketika ditemukan vaksin COVID-19, maka vaksin inilah salah satu caranya untuk menghilangkan atau memberhentikan jangkitan COVID-19. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini.
hati yang kegelapan. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Dalam tawaku ada namamu, dalam sedihku ada pengertian, dalam sujudku berserah padamu, mendoakanmu. Dalam langkahku ada bayangmu, dalam hasratku ada kiasanmu, dalam hidupku ada dirimu, ada dirimu. Oh nur kasih terangi kegelapan. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Dalam tawaku ada namamu, dalam sedihku ada pengertian, dalam sujudku berserah padamu, mendoakanmu. Dalam langkahku ada bayangmu, dalam hasratku ada kiasanmu, ada dirimu, oh ada dirimu. Dalam langkahku ada namamu, dalam hasratku ada kiasanmu, oh ada dirimu, ada dirimu. Oh nur kasih terangi kegelapanku. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Adakah anda sering merasa sedih, takut dan resah? Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam bengkel kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar.
Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Bengkel Kembara Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Sebab itu di dalam Islam kita ada kaedah hadis mutawatir atau dipanggil dengan khabar mutawatir. Apabila khabar tersebut dikhabarkan oleh jumlah yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di dunia ini untuk menipu. Ibaratnya adanya sebuah bandar yang ada di Timur Tengah bernama Makkah Al-Mukarramah. Hanya kerana ada orang belum pernah pergi ke Mekah, lalu dia kata saya tak percaya dengan Mekah. Itu tidak boleh. Kerana yang menyaksikan Mekah Al-Mukarramah jumlah dia banyak sekali yang tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk menipu. Cuba kita bayangkan dengan vaksin COVID-19. Di seluruh dunia sudah ada, dipakai oleh tidak satu tapi lebih 30 juta manusia. Macam mana ada orang yang nak lawan atau nak mendustakan khabar mutawatir tentang vaksin COVID-19 dan kata ia adalah bahaya. Sebab itu kita kena jaga diri kita, jaga komuniti kita. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Terima kasih kita ucapkan Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi euforia Islami. Subhanallah. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Waktu menyinari, alam pun menghiasi, cahaya yang berada semakin pudar. Begitu hidup kita akan juga kembali saat yang tak dijangka. Rahsia Allah, berapa banyakkah dosa yang ada? Tidakkah kau takuti saat menghampiri? Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Akhirat kan kekal selamanya. Akhirat kan kekal
selamanya.